Tapi alhamdulillah, walaupun ayah dipenjarakan, saya bersama dengan pimpinan PAS, bersama belajar dengan pimpinan DAP, termasuk juga dengan pimpinan ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia dan Jemaah Islam Malaysia. Semua mereka yang walaupun pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan timbalan Presiden UMNO, tapi memberi dokongan atas dasar melawan kezaliman yang berlaku. Dan saya lihat betapa pentingnya suara-suara bukan sahaja orang muda, tapi rakyat yang berani melawan, yang bukan sahaja akan mengiyakan apa yang dilakukan oleh PN. Ini penting untuk memastikan pimpinan yang ada ini diingatkan tentang tanggungjawab, diingatkan bahawa rakyat tuntut keadilan. Dan atas dasar itu, bukan saja saya, ramai lagi calon-calon keadilan daripada PAS, DAP turut serta bertanding dalam pilihan raya 2008. Kita tak sedar bahawa kita mungkin mendapat kemenangan. Tapi yang penting adalah keberanian untuk benar-benar berkatakan tidak kepada BN. Kita tidak akan mengiyakan segala kezaliman yang telah berkurun-kurun dilakukan oleh mereka. Ini mesej yang wajib dipikul setiap seorang daripada kita. Sekarang pun. Dan saya ingin sebut relevannya. Orang kata dulu berlaku pada Anwar Ibrahim je tak apa. Tapi kita nampak bila hakim dah boleh dijual beli, segala-galanya boleh berlaku. Sekarang tanpa segan silu, boleh kerajaan BN, dia kata kononnya dia adil, Najib mahu melakukan reformasi, transformasi ekonomi. Dia tidak melihat kepada latar belakang politik. Tapi bila masa nak bayar royalti, kat Terengganu bawah BN dapat 938 juta ringgit. Di Kelantan satu habuk pun dia tak bagi. Takkanlah orang Kelantan boleh bersabar lagi? Betul tidak? Toksir Saya ni Kelantan out sikit pasal surat kahwin pun orang Johor, latar belakang dari Pulau Pinang. Tapi saya benar-benar teruja mendapat inspirasi bersemangat ditunjukkan oleh orang Kelantan. Dan atas dasar itu, kita nak nilai pemimpin, sekurang-kurangnya dia bersikap adil walaupun kepada orang yang bukan menyokong dia. Di Selangor, kayu ukur utama, apa yang kita buat? Bila laksanakan program mesra usia emas untuk warga tua, kita tak tengok dulu ni orang UMNO ni, okey tak dapatlah RM2,500, kita buang-buang. Okey, program anak untuk masuk universiti, hadiah anak masuk universiti. Oh, dia ni ketua cawangan UMNO. Kita buang nama dia. Semua dapat dan akan diaudit untuk pastikan kalau layak tak dapat, kenalah kerajaan negeri. Ini yang kita mahu perkenalkan. Kita bukan mahu sengaja nak anak tirikan, nak perkecilkan, nak pinggirkan, nak zalimi semata-mata tak sokong kita. Inilah politik baru yang kita mahu perkenalkan. Dan kerana itu saya pohon setiap seorang, bukan sahaja kita alu-alukan kedatangan Datuk Hussan Musa yang saya pasti akan menjelaskan lagi isu ini. Cukuplah dengan saya katakan kita semua perlu bersatu. Dan saya bagi jaminan, saya walaupun sebagai ahli parlimen daripada keadilan akan terus-menerus memperjuangkan hak rakyat Kelantan untuk mendapatkan royalti minyak. 800 juta ringgit minimum setahun. Dinafikan sejak tahun 2005. Kita mesti pastikan jangan sekali-kali bagi bagi peluang kepada pemimpin yang zalim sanggup menindas rakyat semata-mata kerana tidak menyokong mereka dalam dunia, dalam negara yang demokratik, di mana hak rakyat nak pilih mana parti sekalipun. Saya nak ajak juga orang UMNO, bukalah mata, bukalah hati. Tak payah nak sombong sangat. Kita bercakap tentang masa depan negeri. Tak perlu nak pertahankan pemimpin UMNO yang tak kisah pun pada ahli-ahli UMNO biasa. Ada dipikir. Yang jadi presiden perkasa pun siapa? Duklah fikir sikit. Yang dapat projek jambatan atas dasar duk membodek pimpinan UMNO. Koklah layak ke apa ke, satu hal lah juga. Jadi kerana itu, saya pohon kita mulakan dengan keberanian daripada diri kita sendiri.
Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, saya bila bercakap tentang isu fitnah, sebenarnya saya tidak suka untuk menyentuh, hanya untuk mengatakan inilah sebabnya kenapa kita perlu lawan, dan saya juga bertekad walaupun cubaan ugut diberikan menerusi SMS supaya saya meninggalkan ayah saya, tidak memberi dukungan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya jelas dengan objektif sebab utama dia buat. Isu fitnah kedua, isu liwat, termasuk juga dengan video seks ini, mudah saja. Dia bukan kisah, dia tahu rakyat tak percaya. Dia tahu terlalu menggila dakwaan sedemikian. Dia mahu memecah belahkan kesepakatan dalam Pakatan Rakyat dan juga hubungan kekeluargaan. Supaya pastikan saya, ibu saya, adik-beradik semua tinggalkan ayah. Kenapa? Kerana kita percaya, alhamdulillah. Bila wujud Pakatan Rakyat gabungan buat pertama kalinya boleh nafikan 2/3 majoriti di Parlimen. Dah nafikan 2/3 majoriti, baru boleh tolak undang-undang yang membebankan rakyat. Semasa debat pertama berlaku di antara Datuk Syahbari Cik dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita perjelaskan bagaimana harga minyak yang melambung tinggi ketika itu akan jatuh juga. Tak perlu buang subsidi rakyat. Tapi pimpinan BN tidak mengutarakan janji. Sudahlah Syahbari Cik kata kalau dia kalah dalam debat, dia akan letak jawatan. Tak letak jawatan. Jadi mereka tahu kalau berdebat soal isu, mereka kalah. Kita pohon juga, apa salahnya? Debatlah isu buku jingga. Supaya Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat mendebatkan tentang masa depan, idea-idea untuk ekonomi bersama dengan Perdana Menteri. Seperti mana dilakukan dalam banyak negara lain. Tak mau, tolak juga. Yang diketengahkan adalah kes liwat kedua. Itu yang diketengahkan. Laporan perubatan yang menunjukkan tak ada penembusan, tak apa, kita buang, tak kisah. Hakim teruskan juga. Si mangsa kononnya jumpa dengan Perdana Menteri, jumpa dengan isteri Perdana Menteri sebelum buat laporan. Jadi ahli UMNO sebelum bertemu dengan Anwar Ibrahim. Dia tak endah. Semua ini hakim tak kisah, teruskan juga. Jadi saya tidak optimis kerana saya nampak gandingan kes itu mungkin ada kemena-mengena dengan bagaimana Pakatan Rakyat berjaya di peringkat nasional juga dengan negeri. Jadi kalau kita nak harapkan keadilan daripada sistem kehakiman yang dah jelas, dalam kes royalty ke, dalam kes Anwar Ibrahim ke, dalam kes Vicky Linggam pun, semuanya cacat celah belaka. Maka tak cukup dengan kes liwat, dia nak pastikan, dimalukan, diaibkan. Dia kena keluarkan video seks juga. Kemudian dia kata, tengoklah Azizah Nurul Izzah tu, dia buatlah, ikutlah, pertahankan ayah sampai ke akhir hayat. Saya nak kata malam ini, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, 6 tahun semasa ayah saya dipenjarakan itu, mengajar saya banyak perkara. Saya melihat sendiri bersama dengan para ulama daripada PAS, DAP, ABIM saya sebut tadi. Jadi sesuatu yang sebegitu bila kita pergi melawat ayah di penjara, nampak banduan-banduan lain. Bukan sesuatu yang boleh dipadamkan daripada hidup saya. Dan saya fikir kerana itu memberi keyakinan untuk terus lawan dengan segala bentuk penindasan yang mereka lakukan. Saya terus terang bersama ibu, video seks itu ada beberapa adegan. Adegan pertama sebelum adegan lucah, saya lihat bersama ibu. Dan kami yakin memang bukan ayah. Dengan jelas, siapa lagi yang kenal dengan beliau kalau bukan kami sekeluarga. Kita juga ada bukti menerusi Datuk Johari Abdul yang dipaksa diminta melihat video tersebut untuk cuba, sekali lagi saya katakan, memecah belahkan pimpinan dalam keadilan. Diajak juga semua. Ibu saya pun menerima salinan video tersebut. Inilah begitu jahatnya pimpinan UMNO BN sanggup ke tahap itu. Kalau benarlah benci sangat Anwar Ibrahim tu, bangkitkan dasar-dasar apa kesalahan beliau sewaktu menjadi pemimpin. Tak dapat. Orang kata Anwar Ibrahim rasuah. Rasuah apa? Gempak dia.
Masa 98 kes yang dibangkitkan kerana menggunakan gempak, mengarahkan polis guna gempak saksi-saksi. Inilah yang perlu kita ingatkan, kita teliti. Dan saya juga nak sebut, ada pimpinan polis yang berani mengemukakan kebenaran. Salah seorang daripadanya adalah Datuk Mak Zin yang merupakan bekas pengarah siasatan jenayah Kuala Lumpur. Dia bagi surat terbuka, dia kata, takkanlah kita boleh percaya video seks kedua, sedangkan video seks pertama, dia kata Anwar Ibrahim juga terlibat. Dia pasang menjelang pilihan raya umum 1999. Pelakunya sampai hari ini tak boleh dikesan. Tip tu pun tak ada kena-mengena. Sekarang tak kisahlah, Anwar tak bersalah, tak apa. Kita dah aibkan cukup. Diulangi pula untuk kali ini sebelum pilihan raya negeri Sarawak. Ini Datuk Mak Zin yang kata, bukan saya. Datuk Mak Zin juga mengingatkan kita apa dah jadi dengan laporan polis yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat semasa dalam penjara terhadap Mokhtar Abdullah, bekas Ketua Program Negara, Gani Patel, Mahathir Mohamad tentang kes salah laku rasuah dan menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan habuan. Semua ini tak terjawab, tak disiasat sampai ke hari ini, termasuklah kes rasuah Rafidah Aziz, Daim Zainuddin. Ini dah kita buat. Dia orang kata tak buat laporan polis, kita buat laporan polis, tak siasat juga. Betul. Walaupun saya tak pandai kecek Kelantan, bab tu saya faham. Jadi akhirnya sekarang Datuk Mak Zin minta gesa agar sebuah suruhanjaya diraja dibuat untuk menyiasat segala salah laku peguam negara kita sekarang ini. Bayangkan bekas ketua polis, bekas polis, pemimpin kanan polis berani mendesak agar peguam negara sesebuah negara ini disiasat. Di negara-negara demokrasi lain, habis. Perdana Menteri akan serta-merta mengarahkan siasatan dibuat, dia kena gantung kerja dan tu. Tapi di Malaysia, tidak. Di Malaysia, kita duk sibuk utusan Malaysia, Parti UMNO mengatakan orang Kristian ni nak ambil alih Malaysia. Ya betul. Baguslah gelak. Sedap sikit, saya rasa bersyukurlah. Orang Kelantan betul-betul pandai. Inilah politik. Dia guna politik jijik, lucah, politik perkauman, sentimen agama. Kita ni kena fikir dua kali lagi. Tak boleh percaya semua yang UMNO buat. Semata-mata nak memperdayakan kita kerana dia tak boleh menang cara lain. Nak tahu negeri-negeri mana bawah BN, kebanyakannya sure dah bankrupt. Sure berhutang. Betul. Negeri-negeri bawah Pakatan Rakyat, dia tak bagi royalti, satulah. Kemudian yang lain, alhamdulillah, seimbang bajetnya, dapat juga darjat 4 bintang daripada Ketua Audit Negara. BN tak muka ke mana? Orang UMNO pun malulah sikit. Dah lebih berapa tahun dah memerintah negara, tak tera juga. Kerana itu saya katakan, kita beralih kepada isu yang kita tawarkan dalam buku Jingga, Kesepakatan dan Pakatan Rakyat, janji untuk mereformasikan institusi-institusi utama dalam negara supaya tak dikuasai oleh kerajaan negeri ataupun pusat. Keduanya, royalti minyak 20% akan diberikan. Hatta kepada pimpinan BN pun, negeri nak pilih BN, okeylah, asalkan hang keluarkan minyak, kita bagi 20% royalti. Itu janji kita. Menunjukkan akhirnya kita memerlukan reformasi segala perkara ini, termasuklah untuk memastikan, kerana lepas ni dia akan potong lagi subsidi rakyat, subsidi penjana bebas yang 19 bilion ringgit diambil wang negara tahun demi tahun, dihentikan. Itu yang kita mahu lakukan. Saya sebenarnya bertemu salah seorang daripada rakyat Iraq. Dia juga yang merangka perjanjian dengan IPP. Saya bertemu beliau di Doha. Saya tanya, perjanjian IPP boleh tak kerajaan tamatkan serta-merta? Dia kata betul, boleh. Kerana sepatutnya perjanjian IPP generasi pertama sepatutnya dah tamat dalam beberapa tahun ini. Maksudnya kerajaan BN akan terus-menerus kekalkan subsidi mereka, sementara subsidi gula, petrol dipotong. Kerana menerusi subsidi ini, BN dapat dana untuk kempen pilihan raya.
Jadi rakyat di negeri Kelantan khususnya, di Bandar Kuching, saya hanya pohon sebarkan kebenaran ini, maklumkan kepada kawan-kawan, teman-teman, keluarga semua. Kita kena beranikan teruskan agenda reformasi agar akhirnya kita kembalikan pimpinan yang benar-benar amanah dan dapat menyelamatkan masa depan Malaysia. Hadirin hadirin saya muliakan sekalian, segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah SWT memberkati perjuangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!